Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi MV Live ya, bersama saya Dr. Nur Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity ya. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai penyakit asma ya. Apa yang perlu anda beritahu doktor anda ya. Jadi saya ingin kongsikan ya, ketika saya masih bertugas sebagai medical officer MO di salah sebuah hospital di ibu kota ya. Saya pernah berjumpa dengan seorang pesakit asma yang dimasukkan ke dalam ward ya kerana masalah serangan asma ya. Jadi pada mulanya kami menyangka bahawa asmanya itu tidaklah terlalu serius ya, tetapi tiba-tiba ya pada waktu tengah malam ya, pesakit tersebut tiba-tiba mendapat serangan asma ya dan terpaksa dimasukkan tiup dan dihantar ke ICU. Okay, jadi ini menunjukkan bahawa pentingnya untuk pesakit asma memberitahu kepada doktor mereka ya dengan lebih jelas dan lebih terperinci mengenai penyakit asma mereka ya. Okey, selamat tengah hari Reka Francis ya. Terima kasih kerana bersama-sama kita ya Reka, dan daripada Izzuddin Izzu. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Terima kasih Encik Izzuddin Izzu ya kerana sedia bersama-sama kita ya. Jadi hari ini kita akan berbincang ya mengenai apa yang anda perlu beritahu kepada doktor anda ya sebagai pesakit asma ya. Kerana kadang-kadang doktor terlalu disibukkan oleh kes-kes yang lain ya, pesakit lain ya. Jadi kadang-kadang mereka terpaksa mempercepatkan sesi soal jawab dengan pesakit ya. Jadi sebagai pesakit asma yang bertanggungjawab ya, sebagai pesakit asma yang faham tentang penyakit anda ya, saya ingin kongsikan apakah fakta-fakta penting ya, info-info penting yang anda perlu beritahu doktor anda ya. Sekiranya mereka lupa untuk bertanya kepada anda ya, anda boleh memberitahu doktor anda ya tentang fakta-fakta berikut ya, kerana fakta-fakta ini amat penting untuk memastikan agar penyakit asma anda ya terkawal dengan baik ya dan dirawat dengan baik ya. Okey, saya akan kongsikan PowerPoint presentation yang akan saya sharekan mengenai apakah fakta-fakta ya yang anda boleh kongsikan kepada doktor anda ya sekiranya anda menghidap penyakit asma ya. Okey, jadi kita akan bermula dengan masalah utama ya. Sekiranya anda dimasukkan ke dalam hospital ya, ataupun anda berjumpa dengan doktor paru-paru di klinik ya, anda perlu memberitahu doktor apakah masalah utama anda yang menyebabkan anda datang ke hospital, yang menyebabkan anda datang berjumpa doktor di klinik ya. Beritahu dengan jelas ya, ataupun di dalam istilah perubatan kita panggil chief complaint ya. Apakah masalah utama anda ya? Kebiasaannya pesakit asma ini masalah utama mereka ialah susah nafas ya, ataupun batuk berpanjangan ya. Jadi anda perlu beritahu dengan jelas ya, apakah masalah anda ya. Okey, apa masalah anda dengan terperinci ya. Okey, bila masalah anda berlaku, katakanlah masalah anda adalah batuk berterusan ya. Bilakah batuk anda ini menjadi semakin teruk ya. Jadi kebiasaannya pesakit asma batuknya akan menjadi bertambah teruk pada waktu awal pagi ya, pada waktu tengah malam ya, pada jika terdedah kepada cuaca sejuk ya, ataupun apabila terdedah kepada debunga-debunga ya, ataupun terdedah kepada banyak habuk ya, atau berada di dalam lingkaran perokok ya. Jadi ini adalah situasi di mana kebiasaannya bila pesakit asma simptomnya akan menjadi teruk ya. Ada juga pesakit asma yang simptomnya menjadi teruk ketika dia terlalu sedih ya, emotional instability ya, terlalu sedih sampai mendapat serangan asma ya. Ada juga pesakit asma yang mendapat serangan asma apabila terlalu gembira ya, tengah-tengah ketawa gembira tiba-tiba dapat serangan asma ya. Jadi setiap pesakit adalah berbeza. Jadi sebagai pesakit anda perlu faham apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan datangnya serangan asma anda itu ya. Jadi persoalan bila ini sangat penting untuk anda jawab dan anda beritahu doktor anda bilakah simptom asma anda ini menjadi semakin teruk ya ataupun lebih teruk. Okey, di mana jadi di mana kebiasaannya penyakit asma anda ini berlaku ya? Di mana kebiasaannya batuk berterusan anda berlaku? Di mana biasanya susah nafas anda ini berlaku ya? Kerana seperti yang saya pernah kongsikan sebelum ini, ada pesakit yang asmanya menjadi teruk ketika dia berada di tempat kerja ya. Ketika di rumah, ketika dia bercuti ya, dia tidak ada serangan asma ya. Serangan asmanya berlaku ketika dia berada di tempat kerja ya, iaitu saya pernah kongsikan kisah seorang nurse ya, jururawat yang mana serangan asmanya akan teruk sekiranya dia pergi bekerja di hospital ya. Jadi bila dia di rumah, serangan asmanya menjadi sembuh. Jadi sangat penting untuk anda memberitahu doktor anda di manakah serangan asma anda menjadi semakin teruk. Adakah di tempat kerja ya, atau adakah di rumah ya,
ataupun adakah di jalan raya ya, ataupun adakah di ladang-ladang kebun-kebun ya, kerana seperti yang kita tahu penyakit asma boleh menjadi lebih teruk sekiranya terdedah kepada debu-debu ya, debu-debu bunga ya, asap-asap rokok, asap-asap kereta, asap-asap kilang ya, dan sebagainya. Jadi soalan di mana ini sangat penting untuk anda jawab dan anda beritahu kepada doktor anda ya. Okey, kemudiannya soalan bagaimana ya? Bagaimanakah serangan asma anda ini kebiasaannya berlaku ya? Okey, jadi ada pesakit asma yang mana serangan asmanya itu berlaku setelah dia diserang masalah batuk ya. Batuk dapat semput ya. Ataupun ada juga pesakit asma yang dia terdedah untuk beberapa ketika ya, dengan asap-asap rokok, asap-asap kilang tiba-tiba menjadi teruk ya. Ataupun ada juga pesakit asma yang dia mendapat batuk sesama demam ya, kemudian asmanya menjadi semakin teruk ya. Jadi bagaimana ini sangat penting untuk anda jawab soalan ini dan anda beritahu kepada doktor anda ya, bagaimana serangan asma anda boleh berlaku ya. Jadi bagaimana anda meredakan serangan asma anda itu? Adakah anda menggunakan inhaler ya, ataupun adakah anda berehat saja dan biarkan dia hilang sendiri ya? Okey. Dan siapa? Okey, siapakah yang mendiagnose penyakit asma anda sebelum ini ya? Ataupun siapakah yang memerhatikan anda mendapat serangan asma ya, witness ataupun observer ya. Okey, siapakah juga doktor yang diagnose? Adakah sebelum ini anda diberitahu oh kamu ada asma ya, asma diberitahu oleh seorang farmasis ya, ataupun bomo dan sebagainya. Jadi anda kena pastikan siapa yang memberitahu anda diagnosis asma itu ya. Pastikan yang memberitahu anda adalah orang yang berkredibiliti ya, contohnya doktor ataupun doktor pakar paru-paru ya. Ini adalah orang-orang yang perlu anda dengar sekiranya mereka memberitahu anda bahawa anda ada masalah asma ya, ataupun sering kali saya mengatakan sempur. Okey, mengapa? Jadi mengapakah serangan asma ini berlaku ya? Jadi anda perlu faham kerana setiap pesakit mempunyai punca serangan asma yang berbeza ya. Macam saya katakan tadi, ada yang mendapat serangan asma setelah menghadapi demam batuk sesama ya. Ada yang mendapat serangan asma setelah makan buah orange. Jadi saya pernah berjumpa dengan seorang pesakit yang dimasukkan ke hospital ya kerana serangan asma setelah dimakan buah orange. Okey. Ada juga pesakit saya yang dimasukkan ke hospital setelah mendapat serangan asma ketika pulang daripada melancong ya, dia dapos melancong di luar negara selama beberapa minggu ya, kemudian balik ke Malaysia ya, terus mendapat serangan asma. Jadi anda perlu faham mengapa serangan asma anda boleh terjadi kerana setiap orang mempunyai punca-punca berbeza yang boleh menyebabkan asmanya berlaku ya. Okey, baiklah. Okey, jadi seterusnya anda perlu dengan jelas, anda perlu faham ya tentang sejarah perubatan penyakit asma anda itu ya. Yang pertama, anda perlu tahu diagnosis asma itu ya. Adakah diagnosis asma anda ini dilakukan dengan tepat ya? Adakah adakah yang mendiagnosis anda adalah seorang doktor ya, ataupun doktor pakar paru-paru ya? Okey, jadi siapakah yang diagnosis penyakit anda itu? Adakah orangnya boleh dipercayai ataupun tidak ya? Okey, kemudian anda perlu pastikan apakah alat ataupun ujian diagnosa yang dilakukan ya. Pastikan untuk mendiagnos asma ya, spirometri adalah ujian diagnostik test yang sangat penting untuk membezakan bahawa anda sebenarnya adakah mempunyai masalah asma ataupun penyakit lain ya. Contoh penyakit-penyakit lain yang boleh mempunyai simptom-simptom seperti asma adalah penyakit sumbatan paru-paru kronik ataupun COPD ya, ataupun penyakit bronkitis ya, ataupun penyakit pneumonia ya, radang paru-paru ya, jangkitan kuman di saluran pernafasan ya. Jadi ada banyak penyakit yang boleh menyerupai asma tapi sebenarnya bukan asma ya. Jadi rawatannya adalah berbeza ya. Jadi anda perlu pastikan sama ada diagnosis anda itu dibuat oleh orang yang betul ataupun tidak ya, dilakukan menggunakan ujian yang betul ataupun tidak ya, dan dibuat di mana, adakah dibuat di farmasi ataupun adakah diagnosis ini diberitahu di makmal ataupun di klinik ya. Jadi pastikan orang yang mendiagnos penyakit asma anda adalah orang yang bertauliah ya, menggunakan ujian yang diiktiraf ya, iaitu ujian spirometri ya. Dan anda perlu beritahu ya, bilakah diagnosis ini dilakukan ya, adakah ketika anda kecil ya, ataupun ketika anda sudah berusia ya, kerana itu penting untuk membezakan sama ada asma anda ini anda hadapi sejak kecil ataupun pada usia tua ataupun pada usia dewasa ya, kerana kemungkinan rawatannya ada sedikit berbeza sekiranya asma itu didiagnos awal ataupun didiagnos agak lewat ya. Jadi ujian-ujian yang dilakukan juga akan berbeza ya, menurut sejarah yang anda berikan kepada kami para doktor ya.
Okay, jadi anda perlu clear diagnosis asma anda itu ya, siapa yang diagnose menggunakan ujian apa, di mana, bila ya. Okay, alright. Kemudian anda perlu faham ya jenis-jenis ubat inhaler yang anda gunakan ya, kerana setiap ubat ini mempunyai fungsi-fungsi yang berlainan ya. Jadi kadang-kadang kita mahu mengetahui adakah selama ini anda hanya menggunakan ubat yang inhaler biru ini sahaja ya, ataupun anda menggunakan dua-dua, biru dan purple ya, kerana ubat inhaler atau ubat seluruh asma ini ada dua jenis ya yang penting untuk digunakan. Yang pertama adalah preventer ya, di mana ianya digunakan pada setiap hari ya, tanpa mengira sama ada anda semput ataupun tidak ya, ada susah nafas ataupun tidak, anda perlu menggunakan inhaler itu ya 2 kali sehari ya, untuk mengelakkan serangan asma anda daripada berlaku ya. Kemudian anda ada juga reliever ataupun inhaler yang boleh digunakan untuk mengurangkan masalah susah nafas, melegakan pernafasan anda, iaitu yang warna biru ini. Kita panggil MDR salbutamol yang biru ini ya. Jadi yang biru ini anda hanya perlu gunakan bila perlu sahaja. Jika tidak perlu gunakan ya. Jadi anda kalau pesakit asma itu adalah yang jenis well control atau asma yang terkawal ya, kebiasaannya mereka tidak perlu pun menggunakan inhaler yang biru ini ya. Mereka hanya perlu menggunakan yang purple ataupun yang merah sahaja untuk mengelakkan daripada serangan ya. Okay, jadi anda perlu faham apakah ubat inhaler yang anda gunakan ya, apakah ubat tablet yang anda gunakan untuk asma anda, kerana penting untuk para doktor mengetahui ya, sekiranya anda telah menggunakan selama ini anda menggunakan ubat biru sahaja tetapi anda kerap mendapat serangan, mungkin ini masanya untuk anda di-upgradekan ubat anda kepada yang jenis warna merah ataupun warna purple ini ya, untuk mendapatkan ubat jenis preventer ataupun penghalang daripada serangan asma. Okay. Jadi anda perlu faham apakah inhaler yang perlu anda pakai, yang telah anda gunakan, dan beritahu doktor anda ini adalah inhaler yang anda pakai. Kalau anda terlupa bawa, anda boleh just bagi tahu je, oh inhaler yang warna biru ya, yang pakai bila perlu, ataupun inhaler warna merah ya, pakai setiap hari 2 kali sehari ya. Jadi cara anda mendescribekan ataupun menjelaskan inhaler yang anda gunakan itu boleh membantu doktor anda untuk menentukan level ataupun tahap mana seriusnya asma anda itu ya, apakah perlu di-upgradekan rawatan anda kepada grade yang seterusnya dan sebagainya. Okay. Dan juga anda perlu beritahu doktor anda ya, sekiranya anda ada asma, berapa kerap anda follow up ataupun anda ada appointment dengan doktor ya, kerana kekerapan follow up itu, kekerapan temu janji anda dengan doktor itu boleh memberikan gambaran adakah asma anda ini terkawal dengan baik ataupun tidak. Sekiranya asma anda terkawal dengan baik, kebiasaannya doktor akan memberikan follow up ataupun temu janji yang agak berjarak ya, contohnya mungkin 6 bulan sekali ataupun 8 bulan sekali ya, ataupun setahun sekali ya. Jadi 6 bulan sekali dan ke atas itu adalah contoh-contoh ataupun tanda-tanda asma anda terkawal dengan baik. Okay. Dan follow up yang kerap ya, contohnya 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali ya, itu adalah antara tanda-tanda ya asma anda tidak terkawal dengan baik ya. Jadi sangat penting untuk para doktor mengetahui adakah selama ini asma anda terkawal dengan baik ataupun tidak. Jadi jangan lupa beritahu doktor anda berapa kerap temu janji ataupun follow up anda ya, ketika anda berbincang dengan doktor anda ya. Okey. Jadi selain itu ya, anda perlu juga beritahu sekiranya anda ada masalah-masalah perubatan yang lain ya, kerana asma ini bukanlah penyakit yang berdiri dengan sendiri. Kebiasaannya asma berlaku juga dengan kehadiran penyakit-penyakit yang terkait ya, iaitu 6 penyakit utama ini ya, iaitu antaranya ialah penyakit resdom ya. Kebiasaan pesakit asma mereka juga ada masalah resdom ataupun sinusitis ataupun allergic rhinitis ya, dan kebiasaannya radang resdom ataupun radang sesama ya, boleh menyebabkan serangan asma berlaku ya, boleh menyebabkan asma menjadi tidak terkawal. Jadi sekiranya anda ada resdom, sekiranya anda ada sesama ya, beritahu doktor anda tentang adanya wujudnya masalah kesihatan yang lain yang anda hadapi selain daripada penyakit asma itu sendiri ya. Juga penyakit reflux ya, reflux esophagitis, iaitu satu penyakit di mana apabila anda makan ya sesuatu ya, anda akan merasakan makanan tersebut seolah-olah naik ke atas semula, seolah-olah rasa macam nak termuntah tapi tak termuntah ya. Jadi itu adalah reflux. Reflux berlaku ialah apabila kadang-kadang injap ya tidak tertutup dengan rapat. Anda melihat ini adalah saluran pemakanan, ini adalah perut ya. Jadi ketika kita makan ya, setelah kita telan dan ketika makanan itu masuk dalam perut, injap ini sepatutnya tertutup rapat. Tapi kadang-kadang dalam pesakit yang menghadapi masalah reflux esophagitis, injapnya tidak tertutup dengan rapat, jadi mengakibatkan makanan yang telah masuk ke dalam perut boleh terkeluar semula dan naik ke atas saluran pemakanan tadi ya. Okay. Dan kadang-kadang ia juga boleh termasuk ke dalam saluran pernafasan ya. Jadi sebab itulah anda perlu bertanya kepada pesakit asma anda ya, ataupun anda sebagai pesakit asma ya, perlu juga beritahu doktor anda, oh saya kadang-kadang kalau makan rasa macam makanan tu macam nak naik ke atas tapi tak
tapi tak keluar, dia just macam ni atas dia. Jadi doktor anda tahu, oh jadi anda ada masalah reflux ya. Kerana kadang-kadang masalah reflux yang tidak terkawal ya boleh menyebabkan masalah asma yang tidak terkawal. Okey. Jadi sekiranya anda adalah seorang yang menghadapi masalah obesiti ataupun kegemukan ya, juga boleh menyebabkan asma anda menjadi tidak terkawal ya, kerana kajian menunjukkan bahawa ya pesakit obesiti yang mempunyai penyakit asma ya, ketika mereka berjaya menurunkan berat badan mereka ya, asma mereka juga berjaya dikawal dengan baik ya. Jadi obesiti ataupun kegemukan adalah antara salah satu penyakit yang terkait dengan asma ya. Jadi sekiranya anda ada masalah obesiti ya, berapa lama anda sudah obes, beritahu doktor anda ya. Okay. Yes, kemudian masalah eksima ataupun gatal-gatal kulit ya. Jadi anda melihat gambar ini ya, di mana ini adalah gambaran bagaimana orang yang ada masalah eksima itu mempunyai masalah kulit ya. Kulit akan menghadapi kegatalan ya, terutamanya ketika silap makan ya, makan makanan laut atau makan makanan yang dia ada alahan ya, dia akan menjadi masalah kegatalan kulit yang teruk ya. Eksima juga boleh berlaku sekiranya anda tersentuh sesuatu yang menjadi alahan kepada anda ya. Ada orang yang dia mungkin memakai cincin tidak tulen ya, ada orang yang memakai jam tangan yang getah dan sebagainya. Jadi orang lain alahannya. Jadi anda perlu kena pasti jika anda ada masalah eksima ataupun radang kulit ya, segeralah beritahu doktor yang merawat asma anda bahawa anda juga ada masalah eksima ya, kerana sekiranya eksima anda tidak dikawal, ini juga boleh menyebabkan asma anda tidak terkawal. Jadi kebiasaannya sebagai doktor pakar paru-paru ya, pesakit yang ada masalah eksima yang teruk, kita akan refer kepada pakar kulit untuk pakar kulit stabilkan masalah eksima mereka ya, kerana sekiranya masalah eksima mereka terkawal, masalah asma mereka juga akan terkawal ya. Okey, kemudian OSA ataupun obstructive sleep apnea ataupun tidur berdengkur ya. Jadi anda melihat gambaran ini menunjukkan suami pesakit ini mempunyai masalah tidur berdengkur dan pesakit ini tidak, dan dia ni tidak boleh tidur ya. Jadi masalah tidur berdengkur juga dikaitkan dengan asma ya, kerana kebiasaannya pesakit asma yang juga ada masalah tidur berdengkur ya, asmanya sukar untuk dikawal ya. Jadi saya pernah berjumpa dengan satu kes yang mana penyakit tidur berdengkur ya, dan juga ada asma ya. Jadi setelah kita merawat penyakit tidur berdengkurnya ya, jadi tidur berdengkurnya telah dirawat dengan menggunakan mesin CPAP ya, setelah itu asma mereka juga akan terkawal dengan baik dan tidak memerlukan kemasukan ke hospital dengan kerap. Okay? Jadi pastikan anda beritahu doktor anda jika anda ada masalah tidur berdengkur ya. Dan juga masalah konjungtivitis ataupun radang di bahagian konjungtiva mata ya. Jadi tanda-tandanya ialah mata jadi merah ya, banyak tahi mata. Okay? Jadi sekiranya anda kerap mendapat alahan di mata ya ataupun allergic conjunctivitis ini, beritahu doktor anda ya, kerana masalah radang mata yang tidak terkawal ya boleh menyebabkan asma yang tidak terkawal ya, boleh menyebabkan serangan asma yang agak kerap. Okay? Jadi beritahu doktor anda sekiranya anda ada masalah radang di mata anda yang kerap ya, kerana anda perlu berjumpa dengan doktor mata untuk menstabilkan keadaan radang di mata anda ya, supaya penyakit asma anda terkawal ya. Jadi ini adalah secara ringkas ya 6 jenis penyakit yang berkaitan dengan asma ya, yang perlu anda beritahu doktor anda ya sekiranya anda berjumpa dengan doktor anda di klinik ataupun di hospital ya. Jadi kita boleh bantu untuk stabilkan asma anda sekiranya anda memberikan maklumat yang lengkap seperti ini ya. Okey, kemudiannya anda perlu beritahu juga ya sekiranya anda ada sejarah alahan ya kepada doktor anda ya. Terutamanya kebiasaannya ialah makanan laut lah ya. Kebanyakan pesakit asma saya akan tanya adakah ada alahan kepada makanan laut ya. Kerana ramai pesakit yang mempunyai asma ya, mereka juga mempunyai alahan terhadap makanan laut ya. Ada juga yang mempunyai alahan dengan debu bunga ya. Maksudnya setiap kali musim bunga ya ataupun setiap kali melawat ladang bunga ya, dia akan mudah mendapat serangan asma ya, kerana debu bunga ini ya boleh termasuk ke dalam saluran pernafasan ya, dan menyebabkan saluran pernafasan menjadi sempit, seterusnya mengakibatkan pesakit asma menjadi tidak terkawal. Okey. Dan ada juga pesakit yang alah dengan ubat ya. Saya pernah berjumpa dengan pesakit yang alah dengan ubat aspirin ya, ubat cair darah ya. Bila dia makan ubat aspirin ya, bibirnya menjadi bengkak, matanya menjadi bengkak, susah nafas ya, sehingga terpaksa dimasukkan ke dalam tiub ya, kerana badannya sangat alah dengan ubat. Jadi anda perlu tahu apakah ubat yang anda alah ya, apakah makanan yang anda alah ya, apakah mungkin dari segi sentuhan benda-benda yang anda tidak boleh terdedah ya, kerana alahan ini sangat penting, kerana dengan adanya alahan ya, asma akan mudah menjadi tidak terkawal dan anda mudah mendapat serangan asma.
Okey, sejarah keluarga ya. Sangat penting untuk anda mengetahui apakah sejarah keluarga anda ya, adakah dalam keluarga anda ada asma ataupun tidak ya. Jadi sekiranya pesakit datang berjumpa saya akan bertanya kepadanya, adakah mak ayah ada asma, ada tak sesiapa dalam keluarga yang ada asma ya, yang ada masalah resdung ya, ataupun atuk nenek, sepupu ya, saudara mara, anak saudara ya. Jadi walaupun jauh jarak kaitan keluarga tetapi selagi ada hubungan kekeluargaan ya, selagi itulah risiko untuk anda mendapat serangan asma itu ada ya. Jadi anda perlu memberitahu dengan teliti ya, apakah siapakah ahli keluarga yang ada asma ya. Kalau mak atau ayah ada asma, maka memang tinggilah risiko untuk anda ada asma, dan juga tinggilah risiko untuk anak-anak anda mempunyai asma ya. Jadi pastikan anda beritahu ya sesiapa yang ada asma ya. Kalau tak ada asma pun sesiapa yang ada resdung dalam keluarga ya. Kalau tak ada resdung pun siapa-siapa yang ada alahan mata dalam keluarga, sesiapa yang ada masalah kulit dalam keluarga ya. Jadi anda perlu kongsikan sejarah keluarga ini ya kepada doktor yang merawat anda supaya kita dapat tahu dengan lebih jelas apakah gambaran situasi asma dalam keluarga anda itu ya. Okey, dan seterusnya sejarah sosial ya. Penting untuk anda memberitahu doktor anda keadaan sejarah sosial anda ya, mungkin dari segi pekerjaan ya, apakah kerja yang anda lakukan ya, dan dalam tempoh berapa lama anda telah bekerja di situ ya. Dalam sehari mungkin 8 jam sehari anda menghabiskan masa di tempat kerja ya. Kerana saya pernah kongsikan sebelum ini bagaimana kisah jururawat ya, nurse yang mendapat serangan asma yang teruk ketika di tempat kerja. Ketika di rumah dia tidak ada serangan asma ya. Selain daripada nurse ya, pekerjaan-pekerjaan lain yang juga berisiko untuk mendapat serangan asma adalah mungkin tukang jahit ya. Tukang jahit ya, kadang-kadang ada tukang jahit yang dia alah dengan kain-kain yang dia jahit ya. Ataupun tukang cat ya, tukang cat dia alah dengan bau cat yang dia gunakan ya. Jadi anda perlu ceritakan apakah pekerjaan anda dengan jelas dan detail kepada doktor anda, kerana kemungkinan faktor di tempat kerja itulah yang boleh menjadi punca serangan asma anda itu ya. Okey, dan juga anda perlu terangkan tentang keadaan rumah anda ya. Adakah rumah anda mempunyai kapet ya, ataupun adakah rumah anda mempunyai banyak anak-anak ya, ataupun banyak kulat-kulat ataupun banyak sawang-sawang ya. Kerana habuk-habuk yang banyak menyebabkan serangan asma mudah menjadi tidak terkawal ya. Kalau kapet yang tebal ke ya, kapet dari Turki ke dan sebagainya, anda boleh ceritakan dengan lebih jelas lah ya, bagaimana keadaan rumah anda, adakah rumah lama, rumah baru ya, rumah yang baru cat dan sebagainya ya. Kerana faktor-faktor ini boleh menyebabkan asma anda tidak terkawal. Jadi ceritakan keadaan rumah anda kepada doktor yang merawat. Okey. Dan juga anda kena ceritakan apakah hobi anda ya kepada doktor ya. Kerana sekiranya hobi anda adalah memelihara binatang peliharaan, contohnya dalam gambar ini ada beberapa ekor anjing dan kucing ya. Jadi saya pernah berjumpa dengan seorang pesakit asma ya, yang kata, oh doktor, kenapa asma saya tak terkontrol ya, dah bertahun-tahun dah saya pakai inhaler tapi tetap rasa tak settle, susah nafas. Setelah ditanya dengan lebih lanjut, rupanya dia mempunyai 7 hingga 8 ekor kucing di rumah ya, kerana dia adalah masih bujang ya, jadi merasa sunyi, jadi dia membeli banyak binatang peliharaan ya. Jadi bulu-bulu di binatang peliharaan itu menyebabkan asmanya menjadi tidak kontrol ya. Jadi penting untuk anda memberitahu doktor anda ya tentang apakah hobi anda ya, apakah binatang peliharaan yang anda bela ya, ataupun mungkin binatang peliharaan yang jiran anda bela ya. Kerana kadang-kadang ketika anda keluar rumah ya, contohnya ada jiran yang membela burung, jadi bila anda terdedah kepada bulu-bulu burung tersebut, bulu-bulu tersebut pun boleh menyebabkan serangan asma anda berlaku ya. Dan juga berkebun ya, contohnya berkebun ya. Jadi kalau anda adalah sejenis orang yang alah dengan bunga-bungaan ya, jadi ketika anda berkebun menggunakan hobi ya, kadang-kadang mungkin ketika itu ya serangan asma anda menjadi tidak terkawal ya, kerana terdedahnya dengan bunga-bunga daripada bunga-bungaan ya, boleh menyebabkan asma seseorang tidak terkawal ya. Okay, anda juga boleh menceritakan ya mengenai kejiranan di kawasan perumahan anda ya. Adakah rumah anda terletak berdekatan dengan jalan raya yang sibuk ya, dekat dengan highway ya. Kerana apa? Kerana asap-asap kenderaan ya yang berada di highway yang berdekatan ataupun jalan raya berdekatan boleh menyebabkan serangan asma menjadi lebih teruk ya. Jadi beritahu doktor anda tentang kejiranan anda ya. Adakah rumah anda terletak dekat dengan jalan yang sibuk ataupun rumah anda terletak berdekatan dengan kilang-kilang ya. Kerana asap-asap daripada kilang ini boleh menyebabkan asma anda juga tidak terkawal ya. Ataupun sekiranya ada renovation yang baru dilakukan ya di tempat kerja atau di rumah, beritahu doktor anda ya. Ataupun ada ongoing construction ya, ada pembinaan bangunan baru di kawasan rumah ya. Kerana itu semua adalah antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan asma anda berlaku ya.
Okay, jadi kebiasaannya untuk pesakit yang mempunyai masalah ini ya, maksudnya kejiranan ya, dia pun tak boleh nak buat apa-apa lah, dah ada kilang dekat dengan rumah kan, mungkin kita boleh nasihatkan boleh cuba pindah rumah ke, ataupun pakai mask ketika keluar rumah ya, pakai mask ketika pergi ke jalan raya dan sebagainya ya. Jadi anda perlu beritahu tentang 4 aspek utama ini kepada doktor anda supaya doktor boleh mengenal pasti apakah punca yang boleh menyebabkan asma anda menjadi tidak terkawal ya. Jadi anda juga boleh memberitahu kepada doktor anda apakah kesan penyakit asma anda ini ya kepada diri anda ya, terutamanya dari segi physical health ya. Maksudnya anda boleh ceritakan, oh doktor, sejak 2-3 bulan ni saya kerap masuk hospital ya. Ini adalah kali ketiga saya dimasukkan ke hospital kerana serangan asma ya. Setiap kali masuk hospital tu 3 hari duduk hospital ya. Ataupun anda boleh ceritakan mungkin anda kerap dimasukkan ke jabatan kecemasan ya, ambil gas, ambil nebulizer, lepas tu boleh balik rumah ya. Ataupun anda terlalu kerap mendapat MC, anda perlu ambil MC untuk setelah mendapat serangan asma ya. Jadi ini adalah antara aspek-aspek kesan fizikal daripada penyakit asma yang perlu anda kongsikan ya dengan doktor anda supaya kita boleh faham sejauh mana penyakit asma ini memberi kesan kepada kehidupan anda ya. Selain daripada itu mental dari segi mental ya, ataupun psychological ya, adakah anda merasa tertekan ya, kerana masalah depression ataupun tekanan ini mudah berlaku di kalangan pesakit yang ada masalah asma ya. Jadi anda perlu ceritakan bagaimana asma ini memberi kesan terhadap mental anda. Adakah anda rasa depressed ya, adakah anda rasa tak happy ya, okay. Dan juga social effect ya, mungkin apabila anda kerap mendapat serangan asma ya, anda tidak dapat join function ya, tak dapat pergi kenduri, tak dapat ziarah kawan-kawan ya, ataupun di isolate ya, sebab asyik masuk hospital je kan, tak sempat jumpa kawan-kawan ya, tak sempat jumpa ahli keluarga yang lain, jadi anda terasa isolated, terasa terasing ya. Jadi ini adalah antara kesan-kesan sosial daripada penyakit asma yang tidak terkawal ya. Ataupun ada juga remaja yang malu menggunakan inhaler kerana dianggap pelik ya. Oh, apa weird ni kan, kenapa macam pelik je pakai inhaler kan, tak normal dan sebagainya. Jadi anda perlu faham kesan asma dari segi sosial ya. Kemudian dari segi ekonomi ya, berapa banyak wang yang dihabiskan untuk pemasukan ke hospital ya, berapa banyak gaji yang dipotong kerana kerap mengambil MC ya. Jadi ini adalah faktor ekonomi yang perlu anda ambil kira dan beritahu doktor anda bagaimana kesan penyakit asma ini dari segi ekonomi hidup anda ya, berapa banyak duit dihabiskan untuk membeli ubat-ubatan ya. Jadi ini adalah kesan-kesan dari segi ekonomi yang perlu anda kongsikan dengan doktor anda ya. Okay, jangan lupa untuk tunjukkan teknik inhaler anda ya, kerana kadang-kadang kita merasakan teknik dah betul tapi rupanya ada lagi yang boleh ditambah baik ya. Saya pernah melihat ada pesakit yang memakan tablet yang digunakan untuk inhaler. Jadi ada inhaler yang boleh tekan terus, ada inhaler yang perlu menggunakan tablet, masukkan dalam bekas inhaler tu, tekan untuk sedut ya. Ada pesakit yang memakan tablet yang sepatutnya untuk disedut tapi dimakan. Jadi ini adalah satu kesalahfahaman ya yang perlu dititik beratkan. Okay? Ada juga pesakit yang menggunakan inhaler seolah-olah menggunakan minyak wangi ya. Jadi sepatutnya inhaler perlu dimasukkan ke dalam mulut ya, ditekan, kemudian disedut ya, dengan cara yang betul ya. Ada pesakit yang menggunakan inhaler seolah-olah menggunakan minyak wangi ya, spray di kanan dan kiri dan sebagainya. Jadi ini adalah teknik yang tidak betul. Okay, jadi tunjukkan bagaimana teknik anda menggunakan inhaler di depan doktor anda supaya doktor anda boleh memperbaharui ataupun membaik pulih masalah asma anda ya. Okey, baiklah. Okey, jangan lupa kongsikan permasalahan anda ya dengan doktor anda ya. Sekiranya anda ada masalah menggunakan inhaler ya, jadi kita boleh pakai aero chamber ya, ataupun ada masalah menekan inhaler tu ya, jadi kita boleh tukar kepada device ataupun alat lain yang tidak perlu menekan ya. Ada setengah warga emas yang tangannya sudah agak keras kerana rheumatoid arthritis, masalah sendi ya, tangan jari keras tak boleh nak tekan-tekan, jadi kita ada alat yang tidak perlu menekan ya, hanya perlu membuka sahaja, ditutupnya dan anda boleh sedut. Jadi kongsikan permasalahan anda dengan doktor anda supaya kita boleh membantu bagaimana untuk menyelesaikan masalah anda supaya anda dapat comply dengan inhaler, anda dapat menepati rawatan yang dicadangkan ya. Okey, jadi sebagai take home message ya, saya ingin mengingatkan ya supaya agar anda sebagai pesakit asma ya, fahami penyakit anda, fahami apa yang menyebabkan serangan asma anda berlaku dan tahu apakah ubat-ubatan yang anda ambil, bagaimana untuk menggunakannya, berapa kerap anda perlu menggunakannya, apakah side effect-nya ya. Okey, dan berbincanglah dengan doktor anda tentang permasalahan yang anda hadapi ya, supaya asma anda lebih terkawal. Okey, jadi nampaknya setakat ini sahaja ya sharing saya pada hari ini untuk masalah asma ya, apa yang anda perlu beritahu doktor anda ya. Okey, jadi saya harap anda jelas ya tentang
penjelasan saya tadi ya. Sekiranya ada soalan boleh kongsikan di ruangan komen ya, dan saya harap anda dapat kongsikan Facebook Live ini ya dengan rakan-rakan anda ya, agar lebih ramai orang yang boleh mendapat manfaat daripada sharing session pada hari ini tentang asma ya. Apa yang perlu anda beritahu doktor sekiranya anda berjumpa dengan mereka ya. Kita boleh Sharon, Peter Pelira, selamat tengah hari doktor. Selamat tengah hari Sharon ya. Terima kasih kerana bersama-sama kita. Okey, baiklah, nampaknya setakat ini saja sesi kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.